Okey, so seperti biasa, kalau ada sebarang soalan, kamu boleh bertanya dan tuliskan soalannya di Zoom chat macam biasalah ya. Okey, baik. So kita nak lihat jenis dan kemajuan pengangkutan di Asia. Okey, bermaksud pengangkutan yang kita nak pelajari pada hari ini, dan kita tahu bahawa okey, banyak negara-negara di Asia ini yang telah mengalami kemajuan okey, pengangkutan. Pengangkutan ni apa cikgu? Iaitu pengangkutan ini ialah dikatakan sebagai alat ataupun kita kata sebagai pengangkutan ataupun alat ataupun medium untuk okey, kita bergerak dari satu tempat ke satu tempat. Untuk sama ada mengangkat manusia, membawa manusia ataupun membawa barang. Jadi itu dikatakan sebagai pengangkutan. Pengangkutan ya. Dalam bahasa Inggerisnya dipanggil transportation. Transportation. Jadi kita lihat di sini pengangkutan di Asia. Secara umumnya, pengangkutan di Asia ni kita tahu ada tiga lah. Iaitu pengangkutan darat, okey, air dan juga udara. Darat, air dan juga udara. Dan sistem pengangkutan ini menyediakan kemudahan mobiliti kepada penduduk dan seterusnya menyumbang ke arah perkembangan ekonomi dan juga sosial di sesebuah negara. Baik, apa itu mobiliti? Apa itu maksud perkataan mobiliti? Siapa tahu? Apa maksud perkataan mobiliti? Okey, siapa tahu? Ada sesiapa yang tahu? Okey, Alisha Raihana, pergerakan. Okey. Kegunaan untuk pergi dari satu tempat ke satu tempat. Betul. Maknanya mobility itu bergerak ataupun dikatakan sebagai pergerakan. Itu mobility. Ya. Mobility. Jadi kemudahan mobility ni maknanya kemudahan bergerak, kemudahan pergerakan kepada para penduduk. Jadi pengangkutan adalah salah satu cara untuk bergerak dari satu tempat ke satu tempat yang lain, dan antara pergerakan itu kalau kita lihat adalah seperti pengangkutan darat, di mana kalau kita lihat hampir keseluruhan negara di Asia ini mempunyai landasan kereta api. Landasan kereta api. Dan kalau kita lihat, inilah dia, peta menunjukkan antara landasan kereta api utama di Asia, dan ini adalah landasan kereta api India, iaitu jaringan landasan kereta api yang terbanyak di dunia. Panjang landasan dia 66,687 kilometer. Memang terbanyak. Okey, memang terbanyak landasan kereta api India ini. Okey, di India. Jadi kemudian juga kita ada landasan kereta api sepanjang 9,288 kilometer yang menganjur dari Moskow ke Vladivostok. Okey, Moskow ke Vladivostok. Vladivostok tu kat mana? Sampai ke hujung ni ya. Jauh gila kot. 9,000 ya. Macam mana tu agaknya? Okey. Baik, itu di Rusia. Seterusnya, landasan kereta api Shinkansen. Okey, landasan kereta api Shinkansen iaitu di Jepun. Pengangkutan kereta api berkelajuan tinggi. Bullet train lah yang paling cekap dan efisien di Jepun. Kelajuan dia 320 km per jam. Gila, 320 km per jam ni, maknanya kalau 320 km 1 jam, ibarat daripada Kuala Lumpur sampai ke Pulau Pinang. 1 jam je sampai. Laju ni. Memang laju ya. 320 km sejam. Dan kita ada kereta api berkelajuan tinggi di Korea Selatan.
Ini juga laju. Okey, dan panjang landasan tak panjang pun. Seperti di Sosio 61 kilometer, Wonju Gangneung 120.7 kilometer, Gyeongbu 417 0.4 kilometer. Tetapi yang paling penting di Korea Selatan ni, kelajuan kereta api itu adalah selaju 350 kilometer per jam. Oh, laju. Dan ada lagi satu, landasan kereta api berkelajuan tinggi Beijing-Shanghai di China. Dengan Beijing ke Shanghai, masa perjalanan itu dapat dipendekkan dan kelajuannya di antara 250 kilometer sejam hingga 300 kilometer sejam. Ui, laju gila dah ni kan. Memang laju gila. Jadi kalau kita lihat di sini, bahawa kemajuan, kenapa, macam mana mereka boleh mencipta kereta api yang laju ni, cikgu? Baik, sebenarnya mereka banyak melakukan ciptaan-ciptaan berdasarkan kepada kemajuan pengangkutan. Di mana mereka ni suka untuk mengkaji pengangkutan, bagaimana untuk mendapatkan mendapatkan kelajuan yang tinggi. Kelajuan yang tinggi di Jepun, di Korea Selatan. Jadi sebab itu kalau kita lihat, sebab itu mereka iaitu mengkaji perjalanan, mengkaji teknologi-teknologi terbaru untuk mereka untuk mereka mengalami kemajuan pengangkutan itu. Baik, so dengan itu kalau kita lihat, mungkin cikgu boleh bawakan kepada kamu iaitu satu video berkaitan dengan kereta api laju di Jepun. Nak tengok tak? Nak tengok tak kereta api laju di Jepun? Jadi itu yang kita telah lihat berkaitan dengan kemajuan kereta api berkelajuan tinggi dan paling cekap dan efisien di mana, iaitu di Jepun. Yang ini tertulis 320 km sejam tapi kalau di yang realiti, kalau kita tengok tadi, mencecah 500 km sejam. Laju gila lah tu. Tak hangat. Baik, memang laju gila lah. Jadi itu berkaitan dengan kemajuan pengangkutan di Asia. Bila agaknya Malaysia nak guna ada persoalan dia tanya, bilakah Malaysia nak guna, cikgu? InsyaAllah. Bila kita ada kemajuan tu nanti, kita boleh gunakan, insyaAllah. Baik, itu pengangkutan darat, iaitu merujuk kepada kereta api. Kemudian kita pergi kepada pengangkutan udara. Lapangan terbang. Adalah antara pintu masuk utama. Ingat lapangan terbang adalah pintu masuk utama ke sesebuah negara, dan semua negara di Asia ni mempunyai lapangan terbang semua. Dan ini 8.2 menunjukkan antara lapangan terbang utama di Asia, iaitu antaranya lapangan terbang antarabangsa Domodedovo, Domodedovo, Moskow, iaitu di Rusia, salah satu hub penerbangan terbesar di Rusia yang boleh mengendalikan 28.5 juta penumpang pada 2016. 2016, lapangan terbang antarabangsa Domodedovo. Kemudian yang ini selalu keluar, lapangan terbang antarabangsa Dubai. Di mana? Iaitu di Emirat Arab Bersatu. Di sini Emirat Arab Bersatu, iaitu lapangan terbang yang tersibuk di dunia. Kenapa? Mengendalikan 83.6 juta penumpang pada tahun 2016. Memang sibuk gila. Kemudian ini dia, salah satu hub penerbangan utama di Asia Tenggara ialah lapangan terbang antarabangsa ataupun KLIA. KLIA dan mengendalikan hampir 52.6 juta penumpang pada tahun 2016. Memang ramailah. So lapangan terbang antarabangsa yang kita ada, antara lapangan terbang yang hebat jugalah.
Dan juga kita lihat lapangan terbang antarabangsa Chengdu. Okey, iaitu di China, di tengah dan barat China ni, okey, iaitu Chengdu, di mana kita lihat boleh mengendalikan 46 juta penumpang pada tahun 2016. Chengdu ni besar dan juga lapangan terbang antarabangsa Tokyo, salah satu daripada 2 lapangan terbang utama di Greater Tokyo, dan mengendalikan lebih daripada 80 juta penumpang pada tahun 2016. Ui, gila. Dan lapangan terbang antarabangsa Hong Kong. Lapangan terbang antarabangsa Hong Kong ni dia unik sikit. Kerana tapaknya tu wujud akibat penambakan laut. Penambakan laut ini maksudnya adalah dulu tu laut, kemudian dia tambak tanah jadi kawasan lapangan, dan kemudian dijadikan lapangan terbang dan mengendalikan 70.5 juta penumpang pada tahun 2016. Dan lapangan terbang terbaik dunia adalah lapangan terbang Changi, di mana di Singapura. Di mana lapangan terbang terbaik di dunia ini, okey, dan juga mengendalikan 58.7 juta penumpang pada tahun 2016. Jadi ini antara senarai lapangan terbang yang wujud, okey, di Asia, yang mana kebanyakannya memang antara lapangan terbang yang terbaik di dunia. Tetapi menyebut tentang lapangan terbang ini, ada satu lapangan terbang yang sangat unik, iaitu lapangan terbang di Hong Kong. Kenapa dia unik? Kerana dia terletak di kawasan laut yang telah ditambak, dan hanya juru terbang yang memang ada skill, yang memang mahir sahaja yang boleh mungkin mendaratkan kapal terbang di lapangan terbang itu. Sebab memang kedudukan dia yang sangat-sangat baik. Okey. Kita teruskan sedikit lagi dengan pengangkutan air. Ingat pengangkutan akan lihat pada pengangkutan udara, pengangkutan darat dan juga pengangkutan air. Pengangkutan air mesti ada pelabuhan. Dan pelabuhan penting untuk apa? Untuk perdagangan, dan peta menunjukkan pelabuhan-pelabuhan utama di Asia, iaitu antaranya di India. Di India di sini ada pelabuhan Jawaharlal. Jawaharlal, pelabuhan kontena terbesar yang mengendalikan kira-kira 55% daripada jumlah kontena di pelabuhan-pelabuhan utama di India. Separuh jumlah kontena di India tu akan dikendalikan di pelabuhan ini. Hebat tu. Pelabuhan Jawaharlal di mana? Di India. Kemudian juga pelabuhan Tokyo. Pelabuhan Tokyo untuk mengendalikan barangan-barangan runcit, makanan, kertas, bahan binaan. Cikgu Jiu suruh buat diorama bab ni. Oh, ya ke? Okey, baik. Bagusnya. Atau model. Okey. Baik. Nanti dapat TP6. Wow. Kemudian pelabuhan Hong Kong. Pelabuhan Hong Kong adalah salah satu pelabuhan paling sibuk di dunia dan terlindung daripada bencana alam, efisien dan juga sistematik. Pelabuhan Hong Kong besar ni. Dan juga pelabuhan Singapura mampu menampung kira-kira 1,000 kapal kontena pada satu-satu masa. Kamu tahu tak kapal kontena tu apa? Kita sebut-sebut kapal kontena. Tahu tak kapal kontena tu apa? Tahu ke tak tahu kapal kontena tu apa? Tak tahu. Tak tahu kan? Tak apa. Cikgu bawakan kamu ke pelabuhan-pelabuhan ini,